Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih pada tuan-tuan puan-puan yang sudi melapangkan masa dengan Tadabbur Center. Pada 15 minit ini saya akan berkongsi dengan anda satu ayat daripada surah Al-Kahfi yang kita baca pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah menjadi cahaya kepada kita untuk meniti hari-hari yang seterusnya sehinggalah kepada Jumaat yang selanjutnya. Ayat yang akan kita bicarakan adalah ayat 23 hingga 24 dan saya mahu berkongsi kepada anda keindahan mesej dan keindahan lafaz kalimat di dalam ayat ini. Tapi ada baiknya terlebih dahulu saya berkongsi dengan anda apakah ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah wa dhkur rabbaka idza nasit wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rasyada. Sadaqallahul azim. Lebih kurang terjemahannya, maka janganlah kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan pasti apa yang mahu kamu lakukan pada esok hari, melainkan hendaklah engkau katakan sekiranya dikehendaki oleh Allah. Lalu hendaklah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut Tuhanmu, mengingati Tuhanmu apabila engkau terlupa, yakni terlupa menyebut insya-Allah. Lalu katakan olehmu wahai Muhammad, mudah-mudahan Allah atau dia Tuhanku sudi memberikan hidayah petunjuk kepadaku yang lebih baik daripada keadaanku sekarang. Pertama sekali, mari kita perhatikan mengapa saya timbulkan ayat ini. Kita semua sedia maklum yang apabila kita mahu melakukan sesuatu pada esok hari, Islam mengajar kita untuk ada perancangan pada apa yang bakal kita lakukan pada esok hari. Tetapi kita perlu ingat Allah Subhanahu Wa Taala mendidik kita dengan ayat ini supaya meletakkan di dalam ucapan kita ataupun di dalam tulisan ataupun perkataan kita di WhatsApp, di Facebook dengan kalimat insya-Allah. Jangan hanya sekadar menyebut kalimat ini di mulut ataupun menulisnya dengan tangan tanpa sebarang sifat ataupun sikap bertanggungjawab kepada kalimat ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita diajar dengan kalimat ini supaya sentiasa bersedia dengan segala kemungkinan yang bakal berlaku pada esok hari yang telah ditentukan oleh Allah yang tidak ada di dalam pengetahuan kita. Kerana orang barat pun mereka ada satu prinsip 90-10 di mana dalam prinsip ini mereka diajar 10% apa yang berlaku adalah apa yang di luar daripada kawalan anda. Tetapi 90% apa yang menyebabkan hari itu baik atau buruk adalah kerana respon anda, reaksi anda kepada 10% tadi. Ini apa yang diajar di barat. Tetapi 1400 tahun dahulu, surah Al-Kahf telah mengajar kita prinsip proaktif ini, di mana kita memang perlu merencana apa yang bakal berlaku pada esok hari. Kita perlu menghadirkan dalam minda kita apa rutin yang perlu kita teruskan pada esok hari. Tetapi umat ini diajar untuk ada istisna, ada pengecualian di situ, iaitulah kalau Allah berkehendak maka jadilah apa yang saya mahukan dengan kehendak Allah. So dengan menyebut insya-Allah, seseorang mengakui ada perkara yang mungkin dia mahukan berlaku pada esok hari tidak berlaku sekehendaknya. Maka di sini akan ada prinsip redha kepada apa yang Allah aturkan lebih baik kepada dirinya. Ini secara umum pengajaran di sebalik Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyebut kalimat insya-Allah. Tetapi saya akan bawa anda kepada lebih mendalam. Pertama sekali, kalimat Allah di dalam Al-Quran disebut sebanyak 2699 kali kepada orang-orang yang mengamati. Dan konteks penggunaan kalimat Allah ini sekiranya diperhalusi akan didapati ada beza dengan penggunaan kalimat Rabb. Dan kalimat yang disebutkan, yang diperintahkan kepada Nabi untuk sebutkan adalah insya Allah dan anda pun menyebut insya Allah.
Lalu kalimat yang digunakan kalimat Allah. Tuan-tuan, kita perhatikan di dalam Al-Quran, kalimat Allah digunakan untuk menunjukkan kekuatan, kekuasaan, sifat authority yang tidak boleh diatasi oleh sesiapa dan tidak boleh dikongsi dengan makhluknya. Tetapi kalimat Rabb pula konteks penggunaannya bagi menunjukkan pemberian, bagi menunjukkan pendidikan, bagi menunjukkan kasih sayang, dan berbeza dengan kalimat Allah, ia menunjukkan kekuatan, ia menunjukkan kekuasaan, ia menunjukkan authority. Lalu ini mengajar kita bahawasanya apa yang akan berlaku pada esok hari, yakni masa depan, ia bukan di dalam bidang kuasa sesiapa, ia hanya dalam kekuasaan Allah. Lalu kalimat yang diajar oleh Allah adalah sebut insya Allah dan bukan insya Rabbi, insya Allah. Sebab ia seolah-olah seorang hakim yang mengetuk tukulnya gedebuk kepada pesalah, ataupun keputusan itu telah dibuat dengan adil, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, lalu keputusan itu sudah tidak boleh dirayu, keputusan itu mu'tamad, keputusan itu tidak boleh dipertikaikan, bahkan tidak boleh disoal. Itulah gambaran penggunaan kalimat Allah di dalam Al-Quran, seperti Allah telah memutuskan dan tidak boleh lagi dipertikaikan oleh hambanya apa yang telah ditetapkan Allah berlaku pada esok hari, meskipun di luar daripada pengetahuan kamu. Dan sekiranya anda amati, walaupun surah ini panjang, tetapi kita boleh memahami 4 kisah yang dinyatakan Allah di dalam surah ini tidak lari daripada tema salah satunya adalah hari esok bukan di tangan anda. Hari esok adalah di dalam kekuatan dan kekuasaan Allah. Kita lihat yang pertama, kisah pemuda Al-Kahfi. Mereka bangun, mereka tidur dengan mengharapkan mereka bangun pada kemudian jamnya ataupun kemudian harinya. Lalu mereka bangun daripada tidur, mereka menyangka mereka bangun pada hari esoknya. Sedangkan mereka rasa mereka bangun pada esok hari kerana mereka mendapati tidur mereka lama, tapi tidaklah lama mana. Tetapi mereka tidak menyadari mereka bangun pada esok hari, yang esoknya itu, yang mana kuku mereka tidak panjang mana, yang mana rambut mereka tidak beruban langsung, yang mana tidak ada sebarang perubahan fizikal pada tubuh mereka. Ia menunjukkan prasangka mereka yang mereka sedang berada pada esok hari seperti benar, tapi sebenarnya Allah berkehendak. Sya Allah, masya Allah, insya Allah. Allah berkehendak untuk mereka bangun pada waktu yang Allah kehendaki, iaitulah rupanya 300 tahun. Anda lihat pula kisah yang kedua, kisah pemilik 2 kebun. Dia masuk ke dalam kebun tidak menyebut Masya Allah, langsung tidak bersyukur kepada Allah, bahkan mempunyai perangai Qarun yang mengatakan bahawasanya ini adalah hasil titik peluh saya, di mana kebun saya tidak memberikan sedikit pun kerugian, tidak ada sebarang track record mengalami kemerosotan, tidak pernah mengecewakan industri saya ini. Lalu pada esok hari, fa'asbaha, Allah Ta'ala sebut, wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi. Pada esok hari beliau masuk ke kebun, beliau terkejut menyaksikan Allah telah berkehendak pada esok hari untuk memusnahkan kebunnya. Lalu lelaki ini bertaubat. Kisah yang ketiga anda akan dapati, iaitulah Musa alaihi salam dalam perjalanan bertemu dengan Khidir. Ini bukan kisah Nabi ataupun seseorang yang tidak menyebut insya Allah, bahkan menyebut insya Allah. Tetapi walaupun saya menyebut insya Allah atas dasar kerendahan hati bahawasanya hari esok milik Allah, kita tidak mengetahui apa-apa tentang esok hari, tetapi belum tentu anda akan mengingati apa yang telah anda insya Allah kan. Belum tentu anda mengingati, kerana Musa alaihi salam mengatakan kepada Khidir alaihi salam bahawasanya dia akan bersabar atas apa yang akan berlaku sebentar lagi. Usahakan esok hari, sebentar lagi pun dia mention insya-Allah. Qala satajiduni insya-Allahu sabiran wala a'si laka amra. Dia menyebut insya-Allah, tetapi dia terlupa untuk menunaikan apa yang telah dia ucapkan insya-Allah. Lalu di sini mengajar pula apa yang perlu dibuat bagi seorang hamba Allah yang telah menyebut insya Allah atas kerendahan hati, tetapi terlupa untuk menunaikan janji insya Allahnya. Maka di sinilah duduknya ayat ataupun bahagian kedua ayat yang saya bacakan tadi, iaitulah wadhkur rabbaka idza nasit. Dan kalau benar kamu terlupa menyebut insya Allah, banyakkan mengingati Allah.
Ya, banyakkan mengingati Allah. Dan kisah yang keempat di dalam surah Al-Kahf adalah surah yang juga mengajar apa yang akan berlaku pada masa depan, apa yang akan berlaku pada esok hari, bukan dalam milik saya. Zulkarnain alaihi salam yang telah mengerahkan rakyatnya dan tenteranya untuk membina tembok yang kebal, namun di ucapannya beliau mengatakan selepas sempurnanya binaan tembok ini, beliau mengatakan bahawasanya kalau Allah kehendaki tembok ini boleh saja dimusnahkan Allah, boleh saja bertukar menjadi debu sekiranya Allah berkehendak, walaupun saya telah membina sehabis baik. Sebagaimana dirakamkan, qala hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Jadi ini satu pengajaran yang begitu indah daripada 4 kisah merumuskan betapa mahalnya kalimat insya-Allah. Dan tuan-tuan, 4 kisah ini mengajar kita cara berinteraksi dengan apa yang akan berlaku pada esok hari. Okey, cerita pertama pemuda Al-Kahf mengajar anda sekiranya anda menjadi orang yang bertakwa, orang yang beriman, siapa tahu pada esok hari Allah kurniakan sesuatu rezeki yang di luar daripada jangkauan dan jangkaan anda. Siapa tahu? Karena Allah telah mengurniakan hari esok kepada pemuda yang beriman ini, iaitulah mereka melihat kemenangan Islam. Mereka melihat pemerintah yang mahu membina masjid. Mereka melihat orang-orang yang beriman. Ketika mereka ditidurkan adalah situasi yang sebaliknya. Dan sekiranya pada hari esok Allah mentakdirkan keburukan kepada anda, Allah mentakdirkan anda kehilangan satu nikmat yang besar sebagaimana pemilik 2 kebun, namun anda perlu memahami ia adalah perbuatan Allah yang sangat pengasih dan penyayang. Dia berkehendak untuk memusnahkan ataupun menghilangkan satu nikmat daripada anda, tetapi anda lihat cerita pemilik 2 kebun ini, dia di akhirnya menyesal dan dia di akhirnya membuat ucapan untuk kembali pada Allah ataupun apa yang disebut sebagai taubat. Lalu kemungkinan pada hari esok anda sudah ada mindset di dalam fikiran anda, jika berlaku keburukan dan bukan kebaikan sebagaimana pemuda Al-Kahf, maka saya berprinsip untuk beranggapan ia adalah satu teguran daripada Allah supaya saya bertaubat sebagaimana berlaku kepada pemilik 2 kebun. Dan cerita Musa alaihi salam juga mengajar anda bahawasanya syaitan menyebabkan anda lupa untuk untuk menunaikan apa yang telah anda insya-Allahkan. Anda tidak lupa untuk sebut insya-Allah, tetapi anda terlupa untuk menunaikan. Kerana peristiwa syaitan mengganggu ini tidak berlaku kepada Musa alaihi salam, tetapi berlaku kepada muridnya ataupun apa disebut oleh alim ulama kita Yusha' bin Nun. Beliau yang terlupa untuk mengkhabarkan kepada gurunya di mana lokasi sebenar tempat yang dijanjikan akan bertemu dengan Khidir. Lalu Yusha' bin Nun ataupun anak murid Musa ini mengatakan, syaitan wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkura. Syaitan, tuan-tuan, dia tidak berupaya untuk mengganggu fikiran anda. Syaitan hanya boleh menimbulkan ilham, menimbulkan bisikan untuk anda tertarik kepada sesuatu yang ditimbulkan, lalu anda lupa kepada sesuatu yang telah anda insya-Allahkan. So syaitan tidak mampu mempengaruhi anda, dia cuma boleh mengilhamkan pada anda yang menarik minat anda, lalu anda terlupa kepada apa yang sepatutnya anda tuju. Dan cerita Zulkarnain pula mengajar saya dan anda bahawasanya anda tidak berupaya untuk menentukan nasib umat ini di masa depan. Siapa tahu umat ini di masa depan lemah sehingga digambarkan dengan tembok ini musnah dan Ya'juj Ma'juj bermaharajalela, orang-orang kafir bermaharajalela. Tetapi tanggungjawab anda adalah pada apa yang sedang anda lakukan sekarang. The power of now. Anda perlu lakukan sekarang, memberikan yang terbaik, bakti budi anda kepada seramai mungkin manusia yang ada di sekeliling anda sekarang, sebagaimana yang dilakukan oleh Zulkarnain. Sebab kalau Zulkarnain berfikiran, saya telah diberikan wahyu ilham yang tembok ini akan musnah, Ya'juj Ma'juj akhirnya akan menembusinya, tetapi ini tidak menghalang Zulkarnain untuk membina, memberikan kebaikan. Lalu dengan prinsip inilah kita membina generasi umat ini sekarang. Ya, kita tahu Dajjal akan bermaharajalela. Ya, kita tahu Ya'juj Ma'juj akan bermaharajalela. Orang-orang kafir akan bermaharajalela. Perang di sana sini. Tetapi Allah tidak bertanya kepada anda masa depan. Allah akan bertanya kepada saya dan anda apa yang anda buat sekarang. Allah tidak tanya apa natijah.
daripada didikan anda. Allah memberikan perhatian kepada kesungguhan anda membangunkan iman di dalam diri anak-anak anda, pasangan anda dan mereka yang sekeliling anda. Zulkarnain, Allah rakamkan beliau telah mendidik rakyatnya bagaimana diajak bersama untuk membina tembok. Tetapi apa yang berlaku di masa hadapan itu bukan dalam kawalan kita. Lalu begitu indah satu persatu kisah-kisah ini muncul di dalam surah Al-Kahfi. Saya berhasrat untuk berkongsi dengan anda lebih daripada itu, di mana ya benar kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada esok hari. Lalu kita nyatakan insya-Allah. Tetapi umat ini diajar di dalam surah Al-Kahfi ini untuk ada sifat dan sikap optimis. Mesti ada rasa sangka baik kepada Allah yang Allah akan berikan kepada anda esok hari. Tetapi ayat 24 ini mengajar anda apa yang sepatutnya anda harapkan pada esok hari. Ya benar kita mengharapkan supaya kita dapat terus bekerja, supaya kerja dapat jadi ibadah. Kita mengharapkan supaya pada esok hari kita boleh menjadi suami yang lebih baik. Kita mengharapkan supaya jadi ayah yang lebih baik, pekerja yang lebih baik, majikan yang lebih baik. Tetapi yang sepatutnya berada di number wahid adalah kita kena letak harapan, ya Allah, mudah-mudahan esok hari kau jadikan aku hamba yang lebih baik kepadamu, wahai Allah. Sebab perhatikan kalimat yang Allah Ta'ala sebutkan di sini. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Artinya apa? Dan katakan wahai Muhammad, asa. Asa ini artinya optimism. Meletakkan harapan, ya Allah, mudah-mudahan an yahdiyani, kau sudi berikan pada esok hari hidayah kepadaku, ya, petunjuk kepadaku, li aqraba min hadza rasyada. Engkau berikan kepadaku petunjuk yang lebih baik daripada keadaanku sekarang. Hadza di sini artinya sekarang. Rasyada mempunyai perbezaan dengan rusydan. Rasyada di dalam Al-Quran Allah Ta'ala gunakan dengan perbezaan dengan kalimat rusydan. Anda akan temui kalimat rusydan di dalam surah yang sama, yakni Al-Kahfi. Tetapi para alim ulama kita menyebutkan bahawasanya rusydan adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Rusydan artinya sesuatu yang baik untuk saya hidup di dunia dan sesuatu yang baik untuk saya selamat di akhirat. Tetapi ayat yang digunakan pada 24 ini adalah rasyada, baris atas, bukan rusydan, baris depan. Iaitulah kata para alim ulama kita seperti As-Samirai, dia mengatakan ia adalah kebaikan untuk akhirat, yakni ya Allah, kau berikan kepada aku pada esok hari sesuatu yang menyebabkan hubungan aku dengan engkau lebih baik. Yakni apa yang disebut dalam bahasa Melayunya keberagamaan. Ya Allah, aku memang mahu jadi pekerja yang lebih baik. Aku memang mahu jadi seseorang yang lebih baik. Tetapi nombor satu sekali, prioriti nombor satu sekali adalah yang aku mahukan supaya pada esok hari aqraba min hadha, yang aku lebih dekat daripada prestasi aku sekarang adalah engkau lebih dekat di sisiku pada esok hari. Petunjuk engkau lebih dekat kepada diriku pada esok hari. Dan inilah keindahan Allah Ta'ala menggunakan juga kalimat hadha dan bukannya min dhalika. Sebab esok hari adalah sesuatu yang jauh. Kita menggunakan kalimat dhalika. Bahkan ayat sebelumnya, wala taqullanna li syai'in inni fa'ilun dhalika gadan. Esok Allah Ta'ala guna kalimat dhalika, tetapi sekarang Allah Ta'ala menggunakan kalimat hadha. Artinya apa? Jangan kamu terlalu risau dan resah pada dhalika, iaitu pada esok hari. Yang perlu engkau resah gelisah adalah hadha, keadaan engkau sekarang. Apa yang perlu diresahkan pada diri engkau sekarang adalah prestasi hidayah dalam diri engkau sekarang. Sejauh mana engkau bimbang dengan petunjuk yang ada pada diri engkau sekarang. Sejauh mana engkau serius mengambil berat tentang cahaya yang masuk ke dalam hatimu sekarang. Dalam bahasa mudahnya, sejauh mana engkau mengambil berat tentang prestasi solat anda, prestasi solat kita kepada Allah hari ini, sekarang ini. Sejauh mana prestasi kita konsisten dengan Al-Quran pada waktu sekarang. Jangan terlalu memikirkan petunjuk pada esok hari. Yang perlu engkau risaukan adalah petunjuk engkau sekarang. Ya benar, engkau mahu petunjuk itu lebih baik pada esok hari. Tetapi sekarang lagu mana? Ini lagu mana demo lagu ni? Jadi, biar kita ada
perasaan resah gelisah kepada keberagamaan kita hada sekarang, subhanallah. Dan saya mahu bawa anda lebih dalam sedikit lagi, subhanallah, kepada ayat ini. Sila beri perhatian kepada ayat sebelum daripada ayat 22. Sekiranya anda perhatikan ayat 21, anda akan dapati ada 3 perintah Allah kepada Rasulullah selepas Allah menyebut cerita pemuda Al-Kahf dengan panjang lebar. Pertama, Qul Rabbi a'lamu bi'addatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku lebih mengetahui berapa jumlah mereka sebenarnya, dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka sebenarnya kecuali sedikit yang diberikan pengetahuan oleh Allah. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah, فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. Jangan engkau tumari fihim, jangan engkau mendebati mereka kecuali setelah engkau mendapatkan bukti yang jelas yang boleh menyebabkan engkau menang, yang boleh menyebabkan engkau berada dalam kejelasan bukti yang tidak boleh dipertikaikan. So, nombor 2, perintahnya jangan berdebat kecuali dengan bukti yang jelas dan meyakinkan dan tidak boleh dipertikaikan. Nombor 3, wala tastafti fihim minhum ahada. Jangan engkau mengambil keputusan mu'tamad mereka. Jangan engkau mengambil fatwa mereka tentang berapa jumlah yang tidur dalam pemuda Al-Kahf itu. Jangan ambil fatwa pada mereka kerana mereka walaupun seorang sekalipun, mereka bercakap tidak atas dasar ilmu. So, tolong ingat betul-betul. Satu, mengiktiraf pengetahuan Allah. Yang kedua, jangan berdebat kecuali dengan ilmu. Yang ketiga, jangan ambil fatwa daripada mereka. 1, 2, 3. Sekarang perhatikan ayat 23 dan 24, bagaimana ia menjadi 3, 2, 1. Subhanallah. Tadi 1, 2, 3 susunannya, dan sekarang Allah Ta'ala respon kepada ayat 22 dengan menyebut dalam turutannya 3, 2, 1. Lalu cuba ingat balik. 3, 2, 1. Perkara nombor 3 adalah perkara nombor 1. Apa nombor 1 tadi, tuan-tuan? Iaitulah hanya Allah mengetahui berapa jumlah mereka dan hanya sedikit orang sahaja diberikan pengetahuan oleh Allah. Lalu perhatikan perkara nombor 3 di dalam ayat 23. Iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut perkara nombor 1 menjadi, maafkan saya, perkara nombor 1 menjadi perkara yang terakhir di dalam ayat ayat 24. Ayat 24, untuk mudahkan anda, 3 perkara telah saya sebutkan tadi. Ayat 23 dan 24 Allah sebut lagi 3 perintah. Yang tadi 3 perintah, dan sekarang bahagian kedua 3 perintah lagi. Apakah perintah tersebut? Iaitulah jangan berkata apa yang kamu mahu buat pada esok hari kecuali sebut insya-Allah. Yang kedua, tolong ingat balik Allah bila kamu terlupa. Dan nombor 3, tolong ingat bahawasanya hanya Allah boleh memberikan petunjuk yang lebih baik. Okey, ini bahagian kedua, 3 perintah seterusnya. Anda tengok ya bagaimana ia bukan sekadar perintah Allah, 3, tetapi cara Allah Ta'ala menyampaikan perintah ini menunjukkan ini bukan kalam manusia. Sebab Nabi hanya memberikan ucapan, Nabi hanya memberitahu Al-Quran. Tetapi susunan ini begitu indah, di mana perkara pertama yang diperintahkan di bahagian pertama menjadi perkara yang terakhir disebut dalam bahagian kedua. Perkara yang kedua disebut dalam bahagian pertama menjadi perkara kedua terakhir disebut dalam bahagian kedua. Perkara ketiga disebut dalam bahagian pertama menjadi perkara pertama disebut dalam bahagian kedua. Buktinya adalah, anda lihat perkara pertama yang disebut, jangan sebut apa nak dibuat pada esok hari kecuali kamu kena kata insya-Allah. Sebab kita tidak tahu pada apa yang berlaku pada esok hari. Kamu tidak ada pengetahuan tentang esok hari, ia termasuk dalam perkara gaib. Ayat ini respon kepada wala tastafti fihim minhum ahada. Iaitulah perangai ahlul kitab. Mereka cakap di mulut mereka sesuatu yang gaib yang tidak diberitahu di dalam kitab mereka. Allah tidak beritahu berapa jumlah mereka di dalam kitab mereka. Lalu mereka berfatwa dengan perkataan yang
Mereka tidak ada pengetahuan. Lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad, kamu pun ada perkara yang gaib tidak diberitahu kepada kamu, iaitulah hari esok. Lalu jangan buat perangai ahlul kitab menyebut sesuatu yang kita tidak layak untuk masuk campur, iaitulah perkara gaib. Okey. Kemudian yang kedua, Allah Taala perintahkan ingat Allah bila kamu lupa. Iaitu bahagian kedua, ingat Allah bila kamu terlupa. Dan perkara kedua disebut dalam bahagian pertama tadi adalah persoalan debat. Tuan-tuan, bila kita berdebat dengan bukti yang telah nyata, ada kemungkinan besar kita mahu berdebat untuk menunjukkan kemenangan kita. Maka ia sudah tidak lagi menunjukkan kebenaran. Ia adalah debat untuk memenangkan kita, dan ia akan jadi debat untuk menunjukkan ego kita. Akan berlaku kemasukan emosi, unsur-unsur emosi dalam debat. Lalu debat itu tidak memenangkan kebenaran. Debat itu memenangkan pihak tertentu dan sudah jauh daripada kebenaran. Lalu Allah Ta'ala menyebut, tolong ingat banyak-banyak Allah. Dan kamu kena ingat Allah itu Rabb, wadhkur Rabb, dan kamu tu hamba-hamba Allah Ta'ala sahaja. So bila kamu berdebat, tolong banyak ingat Allah supaya perdebatan itu tidak menjadi emosional. Subhanallah. Dan perkara ketiga di dalam bahagian kedua adalah perkara yang pertama disebut di permulaan bahagian yang pertama, iaitulah tolong sebut Rabb kamu supaya Rabb kamu memberikan petunjuk. Kerana di dalam bahagian yang pertama Allah Ta'ala sebut Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Hanya Rabb aku saja tahu. Kul, ada kalimat kul di situ. Katakanlah Rabb saja tahu berapa jumlah mereka. Lalu perkara yang terakhir di dalam bahagian yang kedua, wa kul asa an yahdiyani Rabbi, perkataan Rabbi berulang hanya dengan petunjuk Rabb. Sebab tadi Allah Ta'ala sebut petunjuk Allah hanya diberikan kepada golongan qalil. Lalu sesiapakah golongan qalil itu? Mudah-mudahan anda, mudah-mudahan sebagaimana Rasulullah, wa qul asa an yahdiyani Rabbi, Tuhan berikan aku petunjuk, yang ini jadikan aku golongan yang sedikit yang disebutkan tadi. Subhanallah. Jadi untuk makluman anda, satu lagi perkara yang menarik, cerita insya-Allah ini dia duduk di tengah-tengah Allah Ta'ala memberikan komen tentang pengajaran yang berlaku daripada peristiwa Ashabul Kahf. Sebab kalau anda perasan, ayat 21 Allah cerita pasal pengajaran pemuda Al-Kahf, iaitu ada kaitan dengan hari kiamat. Lepas tu seperti sambungannya adalah pada ayat 25, iaitulah pemuda-pemuda Al-Kahf ni berapa lama sebenarnya mereka tidur. So kalau boleh kita katakan begini, ayat 21 sambungannya adalah ayat 22, kemudian ayat 25. Tetapi kenapa seperti ada campur tangan, seperti ada interruption, seperti ada iklan, seperti ada pengumuman penting di celah-celah komentar yang sedang diberi perhatian oleh Rasulullah dan para sahabat. Anda just bayangkan mereka tengah gairah untuk mendengar pengajaran komentar daripada Allah. Contoh pengajaran peristiwa ini ada kaitan dengan hari kiamat. Kemudian jangan kamu sangka yang kamu diberikan pengetahuan tentang berapa jumlah mereka. Tiba-tiba Allah Ta'ala menyebut dengan menggunakan khitab, kamu jangan lupa sebut insya-Allah apabila kamu menyebut tentang hari esok. Kamu jangan mengambil fatwa. Dan tiba-tiba sambung balik cerita tersebut, iaitulah mereka menetap di dalam gua mereka 300 tahun dan tambah lagi 9. Ini menunjukkan apa dia? Satu perkara, jangan gairah tenggelam dengan cerita tetapi terlupa sebenarnya cerita ini adalah teguran kepada anda, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita. Cerita ini dipaparkan Allah sebenarnya ada kaitan dengan mesej yang paling utama untuk menegur kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terlupa sebut insya-Allah semasa kamu berjanji dengan musyrikin Quraisy. Ketika kamu ditanya tentang kisah ini, kamu kata kamu akan datang pada hari esok, tetapi kamu lupa sebut insya-Allah, sehinggalah cerita ini muncul selepas lebih kurang 13 hari. So ini pengajaran yang paling besar. So inilah cara Allah mendidik kita supaya jangan terlalu gairah sehingga terlupa sebenarnya ayat-ayat ini bukan sekadar cerita dan bukan setakat pengajaran. Ia adalah teguran yang kena atas batang hidung kita. Ia mengajar Rasulullah dan para sahabat untuk sentiasa ingat setiap ayat Allah adalah solution kepada masalah hari ini. Setiap ayat Allah adalah teguran kepada akhlak dan perangai kita. Jangan hanya anggap ia sekadar cerita. Dan yang satu lagi, di tengah-tengah hikmah duduknya di tengah-tengah komentar Allah dalam muka surat mushaf kita 296 ini adalah sebab sebentar lagi Allah Ta'ala akan umumkan berapa lama mereka tidur. Lalu ingat, berapa lama mereka tidur ia adalah persoalan masa, dan persoalan masa adalah urusan Allah. Urusan masa
adalah urusan Allah. Lalu sebelum Allah Ta'ala paparkan ayat walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a, maka Allah beri introduction yang terlebih dahulu kepada Rasulullah. Masa ini untuk kamu wahai Rasulullah adalah urusan Allah. Maknanya apa? Bila kamu nak cakap tentang hari esok yang juga masa, tolong jangan lupa masa esok adalah urusan Allah. And then baru Allah Ta'ala paparkan kesudahan cerita pemuda Al-Kahf, iaitulah masa mereka tidur adalah 300 tahun. Subhanallah, tuan-tuan akan tercengang dengan bagaimana Allah paparkan di sebalik isu insya-Allah ini di dalam Al-Quran. Jadi itu pengajaran yang saya boleh kongsikan. Insya-Allah setiap hari Jumaat saya berazam dan berusaha untuk kongsikan dengan anda 1-2 ayat daripada surah Al-Kahf, dan tolong kempen pada kawan-kawan untuk berkongsi Tadabbur Center page ini kepada rakan-rakan, dan jangan lupa untuk sebarkan video ini kepada rakan-rakan anda di luar sana supaya lebih ramai dari kalangan mereka yang tidak pernah mendengar Al-Quran tetapi membaca surah Yasin, membaca Al-Kahfi pada hari Jumaat ini, supaya mereka lebih faham apa yang mereka baca pada setiap hari Jumaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.